Kerajaan Majapahit adalah sebuah empayar maritim yang besar di mana telah wujud di Kepulauan Jawa sekitar tahun 1293 sehingga 1527 Masihi, di mana pusat pentadbirannya terletak di Jawa Timur, Indonesia. Selain itu, Kerajaan Majapahit juga merupakan kerajaan Hindu yang terakhir menguasai Nusantara dan juga mempunyai empayar yang sangat besar, iaitu merangkumi kawasan Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaysia hingga Indonesia Timur. Menelusuri sejarah Kerajaan Majapahit, kita boleh bahagikannya kepada 3 zaman, iaitu zaman permulaan, zaman kegemilangan dan zaman kejatuhan. Zaman permulaan Kerajaan Majapahit adalah bermula pada tahun 1293 di mana ianya telah ditubuhkan oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya berjaya menubuhkan Kerajaan Majapahit selepas berjaya hasil bantuan Mongol mengalahkan golongan pemberontakan yang mana menjadi faktor kejatuhan Kerajaan Singasari. Zaman kegemilangan Kerajaan Majapahit pula adalah pada zaman pemerintahan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk telah berjaya menggabungkan wilayah-wilayah di Nusantara di bawah pengaruh Majapahit. Kejayaan beliau ini juga dipengaruhi oleh kebijaksanaan parlimennya, iaitu Gajah Mada. Akhir sekali, zaman kemerosatan Majapahit pula berlaku selepas kematian Gajah Mada. Hayam Wuruk suka mencari pengganti Gajah Mada dan menyebabkan Majapahit sering berlaku peperangan dan perebutan kuasa. Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha dengan kondisi sosial masyarakatnya yang heterogen. Pengaruh Hindu dapat dilihat dari sistem pembahagian kelas sosial masyarakat ke dalam beberapa strata. Hal ini dapat kita saksikan di Bali yang sebahagian masyarakatnya menganggap diri mereka sebagai penetus kejayaan peradaban Majapahit. Majapahit merupakan sebuah negara yang tersusun atas berbagai elemen kebudayaan seperti suku bangsa, bahasa dan agama. Kehidupan sosial kemasyarakatan penduduk Majapahit digambarkan dalam kitab Negara Kertagama. Menurut kitab tersebut, struktur masyarakat Majapahit dibezakan atas lapisan-lapisan masyarakat yang disebut caturwarna, iaitu kasta. Terdapat 2 kasta Majapahit, iaitu Caturwarna dan Pancama. Caturwarna terdiri daripada Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra. Manakala Pancama terdiri daripada Candala, Mleka dan Tuka. Kasta Brahmana adalah kaum pendeta yang mempunyai 2 pimpinan keagamaan dalam kerajaan Majapahit, iaitu pimpinan Siwa yang disebut Saywada Madhyaksa dan Buddha yang disebut Buddha Dharmadiksa. Kasta Ksatria pula merupakan keturunan dari pewaris tahta kerajaan terdahulu yang mempunyai tugas dalam pemerintahan. Kasta Waisya merupakan masyarakat yang menekuni bidang pertanian dan perdagangan. Seterusnya adalah kasta Candala, iaitu anak dari perkahwinan campuran antara lelaki golongan Sudra dengan wanita dari Caturwarna. Kasta Mleka merupakan semua bangsa di luar tanpa memandang bahasa dan warna kulit, iaitu para pedagang asing yang tidak menganut agama Hindu. Kasta Tuka ialah golongan yang merugikan masyarakat, iaitu para penjahat. Sistem pentadbiran Kerajaan Majapahit terdiri daripada pentadbiran di peringkat pusat dan pentadbiran di peringkat wilayah. Di peringkat pusat, Raja sebagai ketua negara berada di kedudukan paling tinggi. Raja akan dibantu oleh permaisuri dalam melaksanakan pemerintahannya. Takhta Raja boleh diwarisi oleh anak lelaki atau perempuan, iaitu Bahtera Sabta Prabu yang diberi kedudukan sebagai Raja Muda. Raja Muda akan mentadbir negara apabila Raja mangkat. Pentadbiran akan dibantu oleh pegawai tinggi iaitu Rakyan, Arya dan Acarya. Rakyan merupakan golongan bangsawan kelas pertama. Arahan Raja akan disampaikan kepada pegawai Rakyan terlebih dahulu. Golongan Arya adalah pegawai kanan pentadbiran yang berkedudukan lebih rendah daripada Rakyan. Golongan ini mempunyai kemahiran dalam bidang pentadbiran. Golongan dan Acarya akan diberi tugas dalam bidang perundangan dan keagamaan yang diketuai 2 orang ketua hakim dan 5 hakim.
Pentadbiran wilayah sama dengan struktur pentadbiran di peringkat pusat. Pentadbiran wilayah ini meringkaskan pentadbiran peringkat pusat. Setiap negeri akan dipimpin oleh pemerintahan tempatan iaitu Parti Negeri Naungan yang menguruskan pentadbiran negeri. Setiap wilayah dibahagi kepada beberapa daerah yang diketuai oleh ketua daerah. Daerah akan dibahagi kepada beberapa kampung. Kampung dibahagi kepada kawasan kampung yang diperintah oleh buyut. Buyut adalah ketua kampung yang berhubung terus dengan orang kampung. Sistem ekonomi yang dijalankan di Kerajaan Majapahit adalah sistem agraria dan perdagangan. Orang Majapahit adalah petani, selebihnya adalah peniaga dan tukang. Selain pertanian, Majapahit juga mengembangkan perdagangan dan pelayaran. Pembayaran utama yang diperdagangkan termasuk rempah, beras, gading, timah, besi, berlian dan cendana. Sekitar tahun 1300, semasa pemerintahan Raja pertama Majapahit, terjadi perubahan wang yang penting. Duit shilling domestik digantikan oleh shilling tembaga dari Cina. Penggunaan wang logam atau duit shilling asing memerlukan wang kertas atau shilling kecil dalam sistem mata wang Majapahit untuk digunakan dalam aktiviti harian. Peranan ini sesuai dan tidak dapat dipenuhi oleh shilling emas dan perak yang mahal. Kegemilangan Kerajaan Majapahit bermula pada sekitar 1350 sehingga 1389 iaitu ketika di bawah pemerintahan Hayam Wuruk yang telah menaiki tahta pada umur 16 tahun. Ketika di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, baginda juga telah dibantu oleh seorang jeneral yang sangat terkenal yang dikenali sebagai Mahapatih Gajah Mada. Kegemilangan Kerajaan Majapahit dapat dilihat dalam bidang politik, pertanian dan juga perdagangan. Perkara ini dapat dilihat apabila Kerajaan Majapahit berjaya menguasai kerajaan-kerajaan di Nusantara dan juga melebarkan pengaruhnya ke Siam, Autia, Lagor, Champa, Annam, India, Filipina dan Pulau Formosa. Seterusnya, faktor muka bumi juga memainkan peranan penting dalam kegemilangan Kerajaan Majapahit. Perkara ini dapat dilihat melalui kesuburan tanah yang dimiliki oleh kerajaan ini dan ia telah dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat menyebabkan Kerajaan Majapahit mencapai kemajuan dalam bidang pertanian dan aktiviti perdagangan. Kejatuhan Kerajaan Majapahit bermula dengan kematian Mahapatih Gajah Mada pada 1364 Masihi. Perkara ini telah mengundang kepada kesedihan Hayam Wuruk disebabkan oleh kehilangan pembatunya yang berwibawa. Kesannya tiada pengganti yang mampu untuk menyandang jawatan yang ditinggalkan oleh Mahapatih Gajah Mada selama lebih kurang 3 tahun. Selain itu, perkara ini juga telah berlaku akibat daripada peperangan saudara yang dikenali sebagai Perang Paragraf. Perang ini berlaku disebabkan oleh ketidakpuashatian mengenai persoalan waris di antara Wirabumi dan Wirakrama-Wardhana. Perang Paragraf berakhir dengan kematian Wirabumi yang gagal untuk menuntut hak tahta Kerajaan Majapahit. Seterusnya, kejatuhan Kerajaan Majapahit juga adalah disebabkan oleh perkembangan Islam di Jawa. Perkara ini berlaku akibat kehadiran para pedagang dan pendakwah dari Asia Barat yang telah menyebarkan agama Islam ke atas rakyat Majapahit. Ini telah menyebabkan pengaruh agama Hindu tergugat ketika itu. Perkembangan Islam juga telah menyebabkan banyak kerajaan Islam telah muncul seperti Kerajaan Demak. Akhirnya, Kerajaan Majapahit telah runtuh pada 1527 Masihi akibat diserang oleh Kerajaan Demak. Dengan serangan yang dilakukan oleh Kerajaan Demak itu, maka berakhirlah era penguasaan Kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Kesimpulannya, Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut negara Kertagama, kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya,
Kalimantan hingga Indonesia Timur, meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Kebesaran kerajaan ini dan berbagai saingan politik yang terjadi pada masa itu menjadi sumber inspirasi para seniman untuk disyurahkan di dalam hasil karya mereka.